Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So, sahabat semua, ini dia satu pendedahan panas daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. So, rupa-rupanya ada kaitan juga ya dengan Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin. Ya, seketika mereka menjadi Menteri Dalam Negeri, Menteri KDN. Dan perkara ini dipolitikkan ya, terutamanya dimulakan oleh Ahli Parlimen Tasik Gelugur, dan juga diteruskan oleh Ahli Parlimen Arau, pengkhianat Parti UMNO, yang mana mereka mengatakan kononnya Datuk Seri Saifuddin memberi kewarganegaraan secara borong kepada warga China. Benarkah perkara ini, sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk kita ikuti pendedahan panas daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi tanpa membuang masa, sahabat semua, ayo kita tonton bersama video ini. Itu cerita tu. Saya move kepada tajuk yang kedua. Ahli yang berhormat juga bertanya tentang 1.2 juta pelancong Cina yang masuk tak keluar. Okey, sejumlah pelancong Cina masuk kemudian overstay dan segala macam. Hari ini saya nak jelaskan. Dari mana datang 1.2 juta ni? Ketika Larut menjadi Menteri Dalam Negeri, dia menjawab satu soalan daripada Tasik Gelugur pada waktu itu. Dia sebut, soalan itu menyebut tentang 1.2 juta. Maka masuk handset lah. Itulah bermulanya. Itu legasi lama. Kemudian Larut pada satu kenyataan media menyebut 26 Ogos 2022, jumlah itu tidak betul. Larut, bukan saya. Ketua Pembangkang kata 1.2 juta itu tak betul. Ini dia. Tanya Ketua Pembangkang lah, Rau. Yang tanya saya. Rau, nanti tak? Tak apa. Dua Zat. Saya kata 22 bulan Ogos 2022, Kementerian Dalam Negeri, ini dia. Jumlah itu tidak betul, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bukan dia saja. Sebelum itu pun bangkit. Dan Paguh pun buat kenyataan yang sama. Duduk situ dulu. Nah, kemudian ada penjelasan daripada Ketua Pengarah Immigration pada waktu itu. Jumlahnya dia kata cuma 8,000. Dia ada sebutlah di sini. Nah. Baik, hari ini saya nak jelaskan. Baik. Kita ni, bila pelancong masuk, dia masuk dengan pas khas, pas lawatan sosial. Okey? Dia juga masuk dengan segala macam pas-pas lain lah. Ya. Itu jelas. Tapi saya nak jelaskan, Kota Baru banyak tanya berkenaan dengan berapa yang masuk dan tak keluar. Saya nak jelaskan. Ketibaan daripada 1 Januari 2018 hingga 30 November pelancong dari Republik Rakyat China 8,491,653. Baik, pelepasan keluar 8,012,294. Apa perbezaannya? 479,359. Mari kita zoom in angka ini. Di kalangan 479,359 ada pemegang pas jangka panjang yang aktif. Dia masuk pegang pas jangka panjang. Dia tak keluar lah. Jumlahnya 129,005 orang. Baik, dia juga ada berada di depo tahanan immigration yang kita dah tangkap. Dia ada kesalahan akta immigration, akta pasport, sejumlah itu. Yang kita usir 5,359 kerana kesalahan di bawah akta tertentu. Telah dikeluarkan pas khas. Pas khas maksudnya, dia masuk 30 hari, visa free. Dia tak keluar hari 31, tapi dia dah dapat permohonan pas khas. Mengikut undang-undang yang ada sekarang, seorang yang masuk ini, dia masih boleh memohon pas khas. Ini peraturan yang sama. Paguh pun kekal yang sama, Larut kekal sama, sekarang pun saya kekal yang sama. Dia boleh mohon pas khas 30 hari, 30 hari, 30 hari. Maksimum 90 hari. Jumlah 141,783. Jadi, pas lawatan sosial yang belum keluar 84,817 daripada sejumlah 8,491,653. 84,000 ini masih ada. Baik, kita nak sebut. Kita ada Malaysian Digital Arrival Card di mana mereka isi maklumat. Ini membolehkan pasukan penguatkuasa kita masuk dan cari mereka. Okey. Kemudian, senarai nama ini kita serah kepada kedutaan negara berkenaan.
Bila saya melawat negara China, saya sampaikan masalah ini. Menteri Sejawatan saya bagi tahu, rakyat dia kalau keluar sekalipun, langgar undang-undang negara yang dia pergi, masih boleh dikenakan tindakan. Tindakan kita satu, iaitu senarai hitam. Boleh. Okay. Jadi, kita hentikanlah 1.2 juta ni kerana Ketua Pembangkang pun kata tak betul. Tak payahlah nak heret keluar. Jadi yang dahsyatnya apa? 1.2 juta tak keluar, KDN luluskan warga negara secara borong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lebih baik hentikanlah. Baik, saya kongsi. Berapa ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara? Zaman Pagoh, zaman Larut, zaman saya dan zaman Semrung sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Termasuk zaman Bagan Datuk. Bagan Datuk Menteri Dalam Negeri, Semrung Menteri Dalam Negeri, Pagoh, Larut dan saya. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 15.1 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. 103. Ya. Yang kedua, yang kita bagi warga negara Cina, kita bagi warga negara Malaysia di bawah kategori 19.1. 19.1 maknanya suami warga asing kahwin dengan wanita orang tempatan. 15.1 maknanya isteri warga asing kahwin dengan suami warga tempatan. 19.1 ini warga Cina yang kita dapat bagi warga negara 100 orang. Itulah jumlah dia sejak 2013. Ini hiruk pikuk kat luar ni bagi warga negara secara borong, main sentimen. Sebab itu bila laporan dibuat, mainkan sentimen itu. Kita tahu, saya ada sejumlah rekod laporan polis. Pemimpin mana yang mainkan isu ini di luar, dalam masjid, dalam surau. Sebab itu polis buka siasatan di bawah 3R. Tanpa tanggungjawab. Main sentimen sebab ini Cina. Dia main ke situ. Sekarang biar data berbicara. Saya sebut dengan terang. Pertama 1.2 juta, Pagoh sendiri sebut, Larut juga sebut, itu tidak betul. Kerana yang masuk di sini dia masuk dengan pelbagai jenis PAS. PAS ikhtisas, PAS pelajar, PAS jangka panjang, segala macam PAS yang dibenar mengikut Akta Immigration. Akta yang sama yang saya kuasakan hari ini ketika saya menggebang Menteri Dalam Negeri. Baik, itu cerita 1.2 juta dan warga negara Cina. Sempurna nak bangun tak? Tak payah bangunlah, sempurna. Bangunlah, okey, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri sebut tentang pelancong Cina ni. Saya pun bangkit dalam perbahasan saya bila menyebut bukan pasal jumlah tapi dari segi kedudukan mereka. Pasal saya dapati di kawasan saya contohnya di Semporna, mereka terbabit walaupun diiktiraf sebagai pelancong tapi menjadi peniaga. Ya? Dan saya dah minta kerjasama daripada bukan hanya pegawai daerah, malahan juga daripada bahagian immigration untuk mengambil tindakan yang tegas supaya jangan hanya ia menjejaskan peniaga-peniaga yang ada. Ini berulang kali saya bangkitkan di Parlimen. Cuma mungkin Yang Berhormat, pasal bukan jumlah, tapi kelakuan, tindakan. Supaya perkara ini dapat kita atasi. Kita tidak mahu nanti suara di sana, di Parlimen dengar, tapi dia still around there. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sempurna, saya cuma boleh mengesahkan hal yang Sempurna bangkit. Sememangnya dalam pemerhatian, dalam radar kita, yang tentunya ianya bukan hanya di bawah agensi kawal KDN semata-mata yang Mohd pun tahu, ada fungsi di peringkat kerajaan negeri, local government dan sebagainya. Jadi ini harus merupakan ikhtiar menyeluruh daripada kita. Ya, baik. Betul. Saya ada 13 minit lagi, saya nak beralih kepada soalan ahli Yang Berhormat bangkit soal apakah KDN melaksanakan aplikasi soal artificial intelligence dari segi kawalan sempadan negara. Sekejap Ara, saya nak sentuh pasal Perlis ni. Pasal Perlis. Artificial intelligence soal meningkatkan kawalan keselamatan sempadan. Sekarang Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan proof of concept untuk kawasan 40 km sempadan Perlis Padang Besar sana yang melibatkan aplikasi artificial intelligence. Kemudian kami akan teruskan pula kepada POC penggunaan drone, bilik kawalan, kemudian cyber optik. Ini adalah alternatif pilihan kepada pendekatan pemasangan pagar ataupun tembok
Baru ni rakan saya Timbalan Menteri Besar Kelantan ada membuat usul supaya dibangunkan pagar sejauh hampir 100 km. Pagar tentunya memakan kos yang tinggi. Kami memilih untuk melihat kepada inovasi teknologi semasa. Kita mungkin perlukan sejumlah drone yang beroperasi, sejumlah pemasangan CCTV dan bilik kawalan untuk mengawasi sepanjang sempadan negara kita. Memang ada. Dan sejak saya duduk di kementerian ini, antara perkara awal yang saya buat adalah saya wujudkan satu unit data science. Saya kumpulkan data scientist di bawah bumbung KDI. Alright guys, so itu dia sebentar tadi kita mendengar ya pendedahan daripada Datuk Seri Saifuddin. Jadi jelas dan nyata bahawa ya perkara ini sengaja dipolitikkan, dimainkan sebagai isu hangat demi untuk melihat kononnya negara ini membenarkan rakyat China berada dalam negara kita dan satu lagi tuduhan dan fitnah itu memberikan kewarganegaraan kepada rakyat China secara borong. Semua ini adalah satu penipuan sahabat semua. Ya, telah dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin selama ini daripada sejak zaman Muhyiddin, Hamzah Muhyiddin dan sekarang ini yang diberikan kewarganegaraan itu hanyalah 103 individu saja. Jadi jelas dan nyata semua ini sengaja dipolitikkan untuk membina persepsi kononnya kerajaan hari ini membenarkan memberikan kewarganegaraan secara borong. Jadi sahabat semua, anda boleh nilai melalui pendedahan ini. Jadi apa komen anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.